Alright. Okay, so nombor 15. Okay, nombor 15. Persamaan kimia berikut menunjukkan tindak balas penyediaan garam argentum klorida. Okay, berapakah isi padu larutan kalium klorida 0.5 mol di M padu yang diperlukan untuk menghasilkan 2.8 gram garam argentum klorida. Okay, so saya rasa dia sama je kan. Kita nak isi padu kalium klorida. So yang ni lah kita nak tahu berapa isi padu kalium klorida yang diperlukan untuk menghasilkan garam ni sebanyak 2.87 gram. Okay. So macam mana nak buat? Macam mana nak belajar? Apa jawapan dia 15? 15 jawapan dia? Siapa tahu? Boy. Okay. How do you know? Jawapan dia boy. How do you do? How do you do? Cari? Ya, betul. Cari mol. Okay, cari mol. Okay, so cari mol garam argentum klorida ke? Betul tak? Yes, okay. So argentum klorida kita dapat berapa? Dapat berapa dia punya JMR? JMR dia dapat apa? 143.5 gram per mol. Okay, so kita nak cari ni, maknanya kita buatlah 2.87 gram tu, kita bahagilah dengan dia kan? So dapat berapa Syairah dia punya mol? 0.02 mol. Okay, so what you do after that? Yes, kamu buat perkadaran. Asalnya 1 berkadaran dengan 1 lah kan? Okay, so lepas tu yang kita dapat argentum klorida adalah sebanyak 0.02. So di sini pun mesti jadi berapa? 0.02 jugalah. Lepas tu apa yang kita buat? Ini 1, 2. Kita buat apa? Lepas tu N sama dengan MV per 1000. Betul. Sebab apa awak guna N? Nak cari bilangan mol kena guna MV per 1000. Sebab dia adalah larutan. So kita dapatlah 0.5 kan. Molar darat dengan berapa? 0 sama dengan 0.02 darat dengan V kan. Okay. So 1000. So dapat berapa kat sini? 0.02 daratlah dengan 1000 kan? Lepas tu bahagi dengan 0.5. Betul tak? Okay, so dapat apa? 40 lah. 40 solid. Okay, cantik. Alright. Okay, so itulah bagaimana cara kita buat kira-kira untuk soalan 15. Okay, dapat tak? So, step nombor 1 kita cari bilangan mol dulu. Okay. Lepas tu step nombor 2 kita buat perkadaran. Lepas tu step nombor 3 kita carilah dia punya bilangan mol. Kita cari balik lah. Apa yang kita nak cari iaitu isi padu. Okay, kejap Alright. Okay, hi Sofina. Kami duk bincang soalan 15 dah. Okay, next. Okay. Pasal apa hang semua pula? Loh, tu makan ni vitamin C pa. Loh. Nangis. Oh, lah. Rindu kishan lah. Okay, baik. Jom kita bincang soalan seterusnya. Soalan 16. Okay, soalan 16. Okay. Rajana menunjukkan 2 kelalang volumetrik mengandungi larutan asid sulfurik dan asid HX. Tu dia. Dia bagi asid HX tak? Mengapakah kepekatan ion hidrogen dalam asid sulfurik lebih tinggi daripada dalam asid HX? So, jawapan dia apa? Kishan. Pandai. Sebab asid sulfurik ialah asid dui base. Sudah. Tak payah fikir dah. Asid kuat ke apa ke. Memang dia mengandungi 2 kali ganda. Sebab H
2SO4. So, 2 kali ganda lah. Kawan ni 1 je. Okay, so finish. Soalan 16 senang. Okay, soalan 17 Daniel. Daniel ready nak tanya ni. Menunjukkan nombor proton bagi beberapa unsur. Antara pasangan unsur-unsur berikut yang manakah bertindak balas membentuk sebatian ion. Okay, nampak? Sebatian ion lagi. Maknanya logam dengan bukan logam. Ya, Bl. L dengan Bl. So, jawapannya apa 17 Daniel? Ayam. Kalau A, P dengan Q, 281, 282. Macam mana pula? So, A totally wrong. Sebab ini adalah logam. Kalau yang ni 288. S memang tak boleh. Sebab apa? Dia grup apa? Dia kumpulan 18. Hello, bersepok dia. Okay, dia kumpulan 18. Ni kan bujang telajak anak darah tua. So, memang takkan kabung dengan orang lah. So, 286R. So, jawapan dia antara apa? Kalau PS memang salah. So, jawapan dia? Yes, dol. P dan R. R dan S tak boleh jugalah. Okay, dapat tak? No? Very easy. Kan? Alright, so next. Soalan 18. Okey, Raja Tujuh menunjukkan sebuah jam untuk hiasan rumah. Jam itu dibuat pada sejenis bahan yang tak berkarat dan kelihatan cantik. No? Okey, antara berikut yang manakah menunjukkan susunan zarah-zarah yang digunakan untuk membuat jam itu. Okey, dia punya apa? Dia punya key dia kat sini tidak berkarat dan kelihatan cantik. Alright, so jawapannya apa? Sofina. 18 Sofina. Okay, apa dia punya susunan zarah? Must be what? A, B, C, D ni. Very senang. Okay, should be? Sofina, you there? Jawapan dia B. Lambatlah Sofina ni. Okay, so ini memang menunjukkan alloy lah. Okay, sebab dia fill in ruang-ruang kosong. Kalau yang ini lebih kepada cecair. Ini pepejal. Yang paling mampat mesti jadi alloy lah. Ini boleh jadi cecair ataupun gas lah. Ini boleh jadi cecair ataupun gas. Pepejal pun boleh jugalah semi ni Okay, so jawapan dia B lah. Tak payah fikir yang lain lah. Jangan semak-semak kepala dah. Okay. Alright, so 19. Menunjukkan ubi keledek yang dipotong kecil untuk masak. Kenapa lebih bersaiz kecil lebih cepat masak? Okay, jawapan dia apa Huda? 19. 19, apakah jawapannya? Kenapa dia potong kecil-kecil? Asal tak lempak je satu ubi tu kan? Biasanya. Sebab jawapan dia C. Okey. Jawapannya adalah B. Bila saiz kecil, luas permukaan ubi lebih besar. So, kita perlukan masa yang kecil je lah untuk memasak. Kamu tahu tak? Idea ni, kamu boleh guna dalam subjek biologi. Iaitu bila subjek tentang pencernaan. Vilus kita tu kan? Betul tak? Biologi. So, idea yang sama kita belajar lagi dalam kimia. Alright? So, sebab jumlah luas permukaan ubi keledek lebih besar. Sebab tu kalau gula pun kalau kita nak bancuh ayam, kita tak akan guna gula yang cube. Lebih baik kita guna gula yang serbuk. Kita bubuh dalam ayam, dia cepat larut. Okay? Alright. So, 20. Raja Sembilan menunjukkan 4 unsur. Okay. Yang diwakili oleh A, B, C dan D. Unsur yang manakah mempunyai susunan elektron 287? Ya Allah, senang nak mam. Okay, apa jawapan dia? 287 kan? Of course ni. Kumpulan apa? Kumpulan 17. Siapa tak tahu, saya rasa awak patut menangis lah. Okay. So, 21. Okay, sebatian yang berformula XCO3 mempunyai jisim formula relatif 125. Apakah jisim formula relatif bagi X?
Okey, so maknanya kita kena ceraikan satu persatu lah. Okey, so sama dengan 125. So, X ni sama dengan 125 tolak dah dengan CO3. Betul tak? Okay, so apa jawapan X? 21 should be? Ya, betul. 65. Pandai. Macam mana? Yang ni kamu kena buka satu-satu lah. Tahu tak? C berapa, 3 kali dengan O berapa, tambah, hasil tambah tu kita bawa pergi sebelah sana, kita tolak. Okay, so 22. Oi, laju pula dah. Okay, 22. Menunjukkan sebuah botol reagen. Okay, nama dia kuprum 2 klorida dan kuprum 2 sulfat. Okey, Aiman tertampal 2 label pada botol itu. Kedua-dua kuprum 2 klorida dan kuprum 2 sulfat adalah berwarna biru. Antara bahan kimia berikut, yang manakah boleh digunakan untuk membantu Aiman mengenal pasti larutan yang terdapat dalam botol reagen itu? Ni sebenarnya kalau kamu tahu ni bab apa kelas? Yes, pandai. Okey, so ini adalah bab garam. Okey, hampa tengok video saya ni bagi tahu hampa cara nak ingat anion tu. Dok. Tengoklah cara nak ingat bagaimana ujian untuk pengesahan anion. Senang sangat. Okey, so jawapan nombor 22 apa dia, Ain? Nak guna apa? Salah. Jawapan dia adalah B. Barium nitrat. Sebab okey. So, kalau dalam barium sebenarnya yang ada dalam botol ni adalah kuprum 2 klorida ke kuprum 2 sulfat? Hampa tak tahu. Kan? Ada orang nak masuk ke? Hai syuhada. Kami duk bincang soalan 22 dah nah. Okey, so jawapan dia adalah barium 2 nitrat lah. Sebab apa barium 2 nitrat? Okey. Kalau asid hidroklorik kita tak boleh guna. Okey. So natrium hidroksida pun sebab dua-dua kuprum. So bila dua-dua kuprum, ini lebih kepada ujian cat ion. Betul tak? So memang kita akan dapat warna biru. Hexasulfuride 2 kita pun tak akan guna. Sebab yang ni adalah khas untuk ion ferrum. So obviously memang jawapan dia barium 2 nitrat. Sebab barium 2 nitrat ni, okey, dia adalah khas untuk kuprum 2 sulfat. Kalau hampa ingat. Yang pertama, kita akan ambil garam tu. Okey, kita ambil garam kita masukkan dalam ni. So, garam X. Okey, so yang kedua, kita akan masukkan larutan asid. Okey, apa-apa asid cair. Lepas tu, kita akan campurkan dengan barium, apa-apa garam yang ada unsur barium tadi tu. So, dia akan menjadi mendakan putih. So, bila mendakan putih, so confirm itu adalah ion sulfat. So, sebab tu jawapan dia adalah barium. Okay? Dan bukan klorida. Kalau klorida, dia patut ada lagi satu untuk ni lah. Untuk bagi soalan bonus, dia patut berbuat argentum nitrat. Larutan argentum nitrat. Baru boleh nyatakan yang dalam botol reagen tu adalah kuprum 2 klorida. Okay? So, jawapan kita adalah B. Okay, boleh? Ada orang nak ambil tak? Nak salin apa-apa ke? Tak ada. Okay. Ablah salin buat apa? Screenshot lah. Ikan senang. Dah, okay. So, saya proceed 23. Ciri hidrogen klorida yang manakah membolehkannya menunjukkan sifat keasidan di dalam air? Apa jawapan dia? Syuhada. Menunjukkan sifat keasidan dalam air. Apa dia? Jawapan dia dodol sebab dia boleh membentuk ion hidrogen. Itu sahaja. Yang lain-lain ni nothing. Okay. Saya ingat soalan polis ni lagi senang daripada soalan kita kot. Kau sama level lah. Okay, soalan 24. Antara bahan berikut, yang manakah bersifat asid? Ya Allah, senang nak mam. So, jawapan apa 24? Huda. Jawapan apa?
Ya, tomat. Bola. Sebab apa? Tomato. Tomato rasanya apa? Masam. Siapa buat jawapan soalan lain? Jawapan A ke C ke D ke? Bolehlah. Try makan sos tomato sekejap lagi nah. Okay, 25. Tindak balas di manakah mempunyai kadar tindak balas yang paling tinggi? Pengaratan. Okay, so jawapan 25. Ya, betul. Pembakaran ketulang kecil arang batu dalam udara. Okay, so semua A, B, C, D berlaku dengan perlahan lah. Memang. Okay, so tak payah bincang lah. Ni senang saja. Okay, 26. Menunjukkan lengkung Y apabila 5 gram serbuk zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okay. Antara tindak balas berikut, yang manakah menghasilkan lengkung X? So, jawapan 26 apa? Alah, dia dah serbuk. Kalau dah Y ni, dia punya hasil tindak balas dia tinggi. Betul tak? Kan? X tu mesti dah dia mention Y tu serbuk. X mesti apa? Ketulan. So, jawapan dia must be apa? A, tak ya. D pun. So, jawapan apa? 26. D. Kenapa D? Ya. So, jawapannya B. Betul? Dia cuma beza pada features dia saja. Okey, kalau kawan ni guna serbuk, kawan ni mesti guna ketulan. Yang lain, dia punya bilangan ni mesti seiring, mesti sama. Kalau bilangan dia tak sama, maknanya awak dah menukar, awak dah tambah lagi satu faktor dalam tu. Okey, so tak tepat lah. So, jawapan dia B lah. Okey, sebab tu kita tak boleh bulatkan D. D salah. Dia dah jadi 2 mol pula. Padahal orang guna 1 mol je. Okey. So, soalan 27. Sebatian manakah merupakan satu hidrokarbon tepu? Tepu. So, kalau tepu, A. Propana. Bola lah. 27. Tepu. Tepu maknanya dia satu single bond kan? Betul tak? Maknanya dia memang tak boleh apa saya kata dia tak boleh nak ambil orang lain dah. Sebab tu tepu ni tak bagus. Okay. Alright, so 27B. 28 jawapannya adalah cacing. Okay. Mendakkan kuning apabila ditambah kepada plumbum 2 nitrat. So, yang ni eksperimen garam lagi. Nampak? Garam bab apa tu? Perubahan secara berterusan. Kaedah perubahan secara berterusan tu. Secara berterusan. Okay, saya tulis je lah kan. Alright, so next. 29. Pemanasan karbonat P menghasilkan satu hasil tindak balas berwarna perang semasa panas dan kuning semasa sejuk. Again, ini adalah bab garam lagi. Banyak garam ni ditanya ni. Okay, apakah P? So, 29 jawapannya apa? Yes, plumbum. Okay, A. Yang ni kena hafal lah warna. Zinc lain, plumbum lain. Biasanya plumbum dan zinc lah. Lepas tu cuprum. Cuprum dia warna hitam kot kalau saya tak salah bila dipanaskan. Okay. Alright. So, 30. Seorang petani mendapati tanahnya terlalu berasid untuk tanamannya tumbuh. Okay. Bahan manakah untuk kurangkan asid? Kalau kurang asid, kita kena bubuh apa? Alkali lah. So, 30 jawapannya adalah yes, bola. Calcium oxida. Okay. Alright. 31. Apakah bahan yang terhasil apabila propana terbakar dalam oksigen berlebihan? Propana terbakar. Maksudnya alkana campur dengan oksigen, kita dapat apa? Oksigen berlebihan ni dia kata. So, pembakaran lengkap ke tak? Ya, pembakaran lengkap. Okey, pembakaran lengkap. So, jawapannya 31 adalah bola. Okey, di mana kita akan hasilkan ayak dan juga karbon dioksida. Karbon ni,
Ini adalah jelaga. So, tidak ada jelaga bila kita buat dalam pembakaran oksigen yang berlebihan. Okay, so jawapan dia B lah. Alright. Alamak, ni siapa ni? Okay. 32. Tidak balas manakah? Endo. Yang ni kalau nak tahu jawapan dengan lebih lanjut ni kan, silalah rujuk buku teks. Memang dia ada senarai dah kat kita. So, 32 jawapannya adalah dodol. Penguraian. Okay. So, penguraian adalah endotermik. Tengok dalam buku teks. Okay. Pembakaran, penyesaran, peneutralan. Okay. So, 33. Best lah soalan perlis ni. Dia sangat direct. Okay. Seorang penori getah mendapati susu getah menggumpal. Apakah bahan untuk elakkan daripada gumpal? Okay, yes, amonia. Tu, macam mana saya garis ni, macam tu lah kamu kena buat. Kena cari dia punya isi penting bila kita nak jawab paper 1. So, jawapannya bola. Okay, ammonium solution lah. Larutan amonia. Kalau asid dia nak bagi, asid buat apa? Dia nak bagi menggumpal. Natrium klorida, nothing to do lah. Okay, so dia tak ada kena-mengena. So, jawapannya adalah B. Okay. Alright. So, 34. Bahan yang mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan aqueous. A, B, C, D. So, 34 jawapannya bola. Pasal apa dia bola? Sebab natrium klorida ni, dia adalah garam. Okay. So, garam dalam bentuk serbuk tak boleh alirkan arus elektrik. Okay. Must be dalam aqueous. Okay. 35. Sampai takatlah saya laju ke? Boleh dapat tak? Dapat Okay. So, 35 merupakan karbon 12 yang telah dipilih rujukan piawai. Untuk jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. Okay, 35. Apa jawapan dia, Syairah? Yes. Okay, kamu dapat jawapan ni kena buat apa? Baca je kan? Itu je lah. Kalau kamu tak baca, kamu memang tak boleh jawab. Okay, benda ni fact. So, fact kena baca. Okay, so 36. Apakah yang dimaksudkan dengan haba peneutralan? Okay, kelas. Bila haba peneutralan, maknanya H plus campur dengan OH tolak, kita akan dapat ayak. So, jawapannya adalah cacin. Perubahan haba apabila 1 mol ayak terbentuk daripada tindak balas antara asid dan alkali. Siapa yang buat lain pada tu? Haba yang diserak salah, haba bebas pun salah. Kita tak boleh tentukan. Depends kepada theta tadi, suhu. Kalau suhu dia naik, kita akan mendapat delta H dia tolak. Dan sebaliknya lah. So, sebab tu kita tak boleh kata haba diserak atau haba dibebaskan. Okay. Kalau D ni salah sebab apa? Dia kata garam. Patutnya kita kena air. Okay, sebab tu D salah. Okay, 37. Zarah. Antara zarah yang berikut, yang manakah bersamaan dengan 1 mol? Okay, so 37 apa jawapan dia? Syuhada. Kamu buat jawapan apa? Syuhada. Sofina apa jawapan dia? Okay, apa jawapan dia? Okay, so 37 jawapannya dodol. Okay. Molekul hidrogen dalam gas hidrogen. Sebab hidrogen dia tak boleh datang single, dia mesti H2. Okay. Yang lain tu tak betul lah. Kalau bilangan atom ni makna kata dia dah darab dengan 2 lah. Okay. Bilangan molekul dalam 1 gram gas hidrogen. Ni pun salah lah. Okay. Alright. Okay, next. 38. Antara berikut yang manakah adalah sifat mangkin? Okay. Ya Allah, soalan very, orang kata apa? Very dah senang lah. Tak tahu nak habak. Okay, sifat mangkin. Apa jawapan dia? Okay, betul. Jawapan 38 adalah dodol. Okay, jisim mangkin tetap sama selepas tindak balas. Sebab dia tak, apa dia? Dia tak akan ganggu tindak balas. Okay, dia tak akan ganggu tindak balas kita.
Dia ada kat situ hanya untuk meningkatkan atau merendahkan speed tindak balas kita. Okey, 39. Menunjukkan pemerhatian bagi 3 ujian ke atas larutan X. Okey, larutan X. Apakah larutan X? Kita baca dulu. Okey, larutan X tambah natrium hidroksida. Tengok, soalan garam banyak hampa watch out sikit dengan bab garam ni. Okey, tambah larutan natrium hidroksida sehingga berlebihan mendapatkan putih larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Okey, ini refer kepada apa? Siapa ingat? Cation apa ni? Cation apa kelas? Dia ada 3 tau. Apa dia? Zinc, plumbum, aluminium. Bukan aluminium. Apa dia lagi satu? Zinc, plumbum, Allah. Magnesium kot. Betul tak? Saya tak ingat kot. Okay, so ini adalah ujian cation. Ada 3 benda tu. Nanti balik cari. Okay, tambah amonium sehingga berlebihan mendapatkan putih larut juga akan terhasil. Okay, lepas tu kita masuk asid nitrik cair. Lepas tu argentum nitrat. Mendapatkan putih terbentuk. Yang ini khas kepada anion klorida. So, jawapannya must be antara A ataupun C lah. Sulfat salah. Kan? So, jawapan dia apa? 39. Should be what? Yes, betul. A. Okay, dia tak akan jadi C. Bukan aluminium klorida. Sebab aluminium klorida, if I'm not mistaken, dia adalah putih tak larut. Dia aluminium ni, dia kawan dia dengan, argentum pula. Aluminium kawan dia dengan kalsium. Ada lagi satu tak ingat, magnesium kot kat sini. Entah tak ingat. Okay, so jawapan dia A lah. Memang A So please go back, hafallah anda punya ujian pengesanan cation dan anion. Okay, antara berikut yang manakah merupakan satu garam terlarutkan? Apa jawapan dia? 40. A. Semua garam klorida adalah larut kan? Kecuali apa? Argentum klorida tak larut. Betul tak? Balik kena ingat ni. Okey, garam terlarut. Again soalan garam lagi Okey, lagi 41. Seorang ibu ingin membakar sebiji kek yang manis dan menarik warnanya. Okey, nak tambah apa? 41. Aspartam dengan? Yes, tartazine. Okey, tartazina warna apa? Kishan, tartazina hijau. Okey, tartazina warna apa? Siapa tahu? Yang dah jawab A tu tak payah abang. Okey, tartazina warna apa? Oren, betul. Okey, so kalau dia kata pandai dia ni ada buat kek ni kat rumah. Okey. Tak apalah, tambah kemahiran kan macam Alia buat kek sampai hari ni tak join kelas dah. Dia itulah dia frustrated kan. Okey. So 42 menunjukkan susunan radar sebagai penyediaan satu garam. Okey, garam manakah disediakan melalui kaedah ini? Tu dia buat apa ni? Hablur kristal. Ni apa kelas? Apa nama ni? Tak balas ni kaedah apa? Hoi, sabun. Are you sure? Kaedah apa? Apa dia? Okey, hampa kena ingat. Penurasan kawan ni saja. Ini adalah garam, dia nak sediakan garam larut. Sebab kalau garam tak larut, dia gunakan kaedah pemendakan je. Kita ambil 2 bika ke 2 test tube, kita tuang masuk. Habis, dapat garam tak larut. Okey, bila garam larut ni, dia kamu kena ingat. Dia macam sangat complicated cara dia. So, ini adalah cara untuk kita hasilkan garam larut. So, jawapan 42 adalah betul. Natrium sulfat. Okay, so zinc sulfat, magnesium sulfat, aluminium nitrat ni semua geng-geng yang tak larut lah. Okay, so ini adalah untuk menghasilkan natrium sulfat. Sebab semua garam anak
adalah larut. Sebab tu natrium sulfat lah kita gunakan jawapan dia. Okay. Alright. So 43 yang berlaku dalam tidak balas pengoksidaan. Okay. So 43 jawapannya adalah dodol. Macam tadi kan, dia dah bagi dah soalan ke atas. Nombor pengoksidaan dia mula-mula tu kosong. Lepas tu dia berubah menjadi tambah 3. So tidak balas pengoksidaan lah. Okay, so nombor 44. Seorang kanak-kanak telah tertumpah kuah kari. Kotoran itu sangat sukar ditanggalkan setelah dicuci dengan sejenis deterjen. Sabun murah Bahan tambah manakah yang perlu ditambah ke dalam deterjen baru bagi memastikan kotoran itu dapat ditanggalkan? Okey, adakah kita nak tambah enzim? Ni protis ni enzim lah kan? Natrium silikat, natrium karbonat, bahan berpendah fluor. Okey, so 44 jawapan apa? Bahan berpendah fluor, dok. Bahan pendah fluor tu apa ingat tak? Iklan sabun. Bila dia sidai baju dia kena pakai spek mata. Dia jadi putih seolah. Yang itulah bahan berpendah fluor. Maknanya macam apa tu? Alah. Bila kita cuci baju tu, kalau baju tu warna putih, so putih dia tu akan lebih bertambah dia punya kecerahannya. Sebab tu kita bahan berpendah fluor. Okay? Alright, so sebenarnya jawapan 44 kita hendaklah memasukkan enzim. Jawapannya A, kena masukkan protis. Okay, supaya dia boleh tanggalkan kotoran tadi. Okay. Alright. So, duk minum air apa, Kishan? Baca air apa? Okey, persamaan berikut mewakili tindak balas peneutralan antara barium hidroksida dengan asid hidroklorik. Okey, berapakah isi padu asid hidroklorik? Dia bagi molariti yang diperlukan untuk meneutralkan 25 natrium barium. Okey, so dia ambil perkadarannya antara asid hidroklorik dan juga barium klorida. So 45 apa jawapan dia, Ain? Betul. Jawapannya C. Okey, Hani, macam mana kamu dapat? Dapat ke tak, Hani? Dapat. Okey, first step nak buat apa? Kita buat perkadaran. So, 2 berkadaran dengan 1 lah. 2 mol asid menghasilkan 1 mol barium klorida. Okey, so yang step nombor 2 kita cari mol apa? Kita carilah mol barium klorida. So, kita gunakan MV per 1000. Kita dapat 25 daratlah dengan 0.1. Okey, bagi 1000. Okey, dapat berapa bilangan mol barium klorida? 0.25. Betul kah? Okey, dapat kosong. Kosong ada berapa? 0.00 25. Okey, so di sini 0.0025 lah. Kita bubuh dekat bahagian ni lah. So nak jadi 2, kita kena darat 2 lah. So mol asid kita dapat 0.05. Betul tak? Okey. So dia nak cari isi padu asid sahaja. Okey, so bila nak cari isi padu asid, ni step yang 1, step yang kedua, step yang ketiga, kita buat balik lah. N sama dengan MV per 1000. Okey, so molariti dia bagi kat kita 0.1, V tak tahu. Yang ni per 1000, N kita dapat 0.05. So V dapatlah 10. Settle. Okey? Dapat? Okey, boleh tak? Sampai takat lah. Boleh. Okey, good. Okey, siapa tak follow ni? Siapa tak dapat ni? Siapa tak jelas? Tanya. Kalau tak jelas, kita terang sama-sama. Okey dah. Okey, kalau sudah saya proceed soalan 46.
Okey, inilah yang kalau tidak saya bagi option kan. Saya nak ajar ni tindak balas pemindahan elektron pada satu jarak. Dia menggunakan tube U. Okey, pada bahagian X kita ada larutan kalium iodida dan juga air bromin. Okey, antara berikut yang manakah berlaku pada X dan Y? Okey, bahagian X ni akan berlakunya penurunan ke pengoksidaan? Bahagian X akan derma dia akan derma elektron. So 46 jawapannya adalah ya, betul. Cacin. So ion iodida dioksidakan dan bromin akan diturunkan. Okey. So iodida akan buat apa? Bagi elektron, betul tak? Okey. Dia bagi elektron. Bromin pula akan terima elektron. Okey. Okey, nanti saya buat satu slot khas untuk tindak balas pemindahan elektron ni. Okey, so jawapan dia C. 47. Okey, 46 siapa nak tanya tak? Anybody want to ask me? Okey, 46 nanti kita buat kelas satu kelas. Okey, so 47. Kaki Pak Abu terseliuh ketika sedang menggembur tanah. Pak Abu minta anak untuk mengambil bahan X dari stor untuk campurkannya ke dalam beg plastik yang mengandungi air. Anaknya goncangkan beg plastik itu dan menekap ke atas bahagian yang terseliuh. Apakah bahan itu? Yang ni bab endotermik tu. Bab haba. So 47 jawapannya apa? 47 jawapannya ayam. Kenapa kena guna amonium nitrat? Why? Yes, okay. Dia rasa sejuk. Okay, amonium nitrat ni adalah pek sejuk. Okay. So kalau pek panas nak guna amonium apa? Kalau pek panas. Siapa tahu? Okay, pek panas nak guna apa? Balik. Sekejap dalam grup saya tanya pek panas nak guna apa. Kalau pek sejuk boleh guna amonium nitrat. Okay. Sebab dia terseliuh. So kita akan gunakan pek sejuk lah. Alright. Okay. 48. Apakah gas X? Gas X ni dia ada kaitan dengan hujan asid. Okay, gas X. So, apa yang membentuk hujan asid? A, B, C, D. So, jawapannya adalah apa? Syahira punya. Betul. Sulfur dioksida lah kan. Nama pun gas asid. A tak boleh Amonium pun tak boleh. Hidrogen klorida tak boleh sebabnya dia dalam pepejal. Kalau dia dalam cecair, namanya adalah asid hidroklorik. Okay, so itu beza dia. Benda sama. Kalau kita buat formula kimia dia sama, HCl. Cuma kalau pepejal, kita panggil hidrogen klorida. Kalau cecair, kita panggil asid hidroklorik. Okay, so jawapan dia C sulfur dioksida. Okay, nak bedah. Antara berikut yang manakah nombor pengoksidaan mangan yang sepadan dengan sebatiannya? So, 49. Yang ni pun sebenarnya ada dalam buku teks bab redox. Tengok balik. Okay. 49 jawapannya adalah dodol. Yes, dodol. Okay, you know how do we get? You don't know? Okay, actually we are using. Okay, so easy. Okay, please explain to us. How do you get this? Dan. Okay, so sebenarnya senang saja. Kita akan buat matematik lah. Kalau mangan ni kan, mangan dioxide kan. So, MnO3 sama dengan 0. So, O3 pula, O2. So, Mn ni kita wakilkan dia sebagai X. Tambahlah dengan 2 lah, negatif 2. Betul tak? So, X sama dengan positif 4. Buat macam tu lah. Okay tak? Okay. So, KMnO4 pun kena buat macam tu. So, hampa kena rujuk balik bab redox. K tu berapa dia punya nombor pengoksidaan. Dia ada masing-masing. Yang kita nak cari ni, kita kena wakilkan dengan
sebagai X ke Y lah. Apa-apa yang kamu suka lah. So, biasanya kita akan X lah. Okay? Jelas tak? Yang lain? Jelas. Okay. So, last. Okay. Okay, Raja 16 menunjukkan bahagian pemanas yang sering digunakan dalam sebuah ceret elektrik. Orang dah guna coil lah, mana guna ceret dah kan? Apalah soalan ni. Okay, untuk menanggalkan lapisan putih tersebut, suri rumah perlu memasukkan sejenis bahan. Okay, dia nak masukkan. Maknanya dia nak tanya kita bahan apa lagi? Ke dalam ceret itu dan dibiarkan selama 1 jam sebelum mencuci dengan sabun. Apakah bahan itu? Okay, so lapisan putih tu dia mengandungi kalsium karbonat. CaCO3. So, 50 jawapannya mestilah apa dia? Ayam. Kenapa masuk garam lagi? So, jawapannya C. Lemon. Jus lemon. Acid. Acid. So, acid menghakis. Dia akan menghakis lah kalsium karbonat tadi. So, minyak masak tak buat apa. Tepung beras lagi lah akan mengotorkannya lah. Ni contoh-contoh soalan kebat lah ni. Okay. Kebat yang senang nak mampus. Senang gila. Okay, so 50/50. Siapa dapat? Okay, I tanya you all sorang-sorang. Okay.